Manusia yang berada di padang mahsyar itu dibariskan oleh Allah sebanyak 120 barisan. Hanya 3 barisan yang mati membawa iman, ataupun mati ada imannya walaupun sedikit, walaupun sebesar zarrah. Kemudian 3 barisan itu pula Allah Subhanahu wa taala bagikan lagi kepada 4 kategori, ataupun Allah Subhanahu wa taala bahagikan lagi kepada 4 bahagian mengikut iman masing-masing, mengikut ketakwaan masing-masing, mengikut amalan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hartin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu dalam siri tazkirah online. Maka kali ini sambungan daripada cerita padang mahsyar, cerita padang mahsyar yang panjang ini, iaitu perjalanan manusia selepas Allah Subhanahu wa taala kiamatkan dunia ini, iaitu dengan Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Maka ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka hancurlah alam ini. Diceritakan di dalam kitab berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahawa tiupan sangkakala yang pertama itu dikenali dengan nafkatul fanah, ya, iaitu satu tiupan kebinasaan, yakni semua isi dunia akan binasa. Semua isi dunia akan binasa, dan juga seluruh alam semesta ini akan binasa. Maka dikatakan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil itu akan masuk ke segenap, ya, mata air, sungai, lautan, kayu-kayan, bukit bukau, sehingga semua menjadi satu. Lalu jadilah bumi yang licin, tiada tempat tinggi dan tiada tempat rendah. Apabila sangkakala itu ditiup, tiada tinggal setiap yang hidup, mati semuanya, termasuklah manusia, jin, syaitan dan sebagainya. Maka ketika itu semua makhluk ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada tiupan sangkakala yang pertama. Selepas itu malaikat Israfil akan tiup sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua ni, tuan-tuan, maka menghidupkan semua manusia yang telah mati, ya, menghidupkan semua manusia yang telah mati untuk dihimpunkan di satu padang yang luas, seperti mana yang kita cerita sebelum ni, ya, satu padang yang luas, satu padang yang tidak ada tempat pelindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana keadaan padang mahsyar itu warnanya seperti
warna perak, ya, warna perak dan berpasir, tetapi dalam keadaan tidak ada tempat berteduh, tempat berlindung, tidak ada pokok-pokok yang dapat melindungi kita daripada cahaya kepanasan matahari itu. Subhanallah. Seperti mana yang kita cerita di siri yang lepas, bahawa matahari itu sejengkal di atas kepala manusia dan juga di atas kepala makhluk-makhluk yang lain, kerana di padang mahsyar ini berkumpul semua makhluk yang Allah ciptakan. Selain daripada manusia, ada juga makhluk-makhluk yang lain, iaitu di kalangan binatang-binatang yang Allah ciptakan daripada sejak Allah ciptakan bumi ini hinggalah kiamat. Maka dihimpun semua binatang-binatang itu di padang mahsyar. Subhanallah tuan-tuan. Bayangkan, cuba kita fikirkan, jikalau seekor lembu yang hidup daripada zaman Nabi Adam AS hingga kiamat, cuba kira jumlahnya. Subhanallah. Dan begitu juga binatang-binatang yang lain. Semua binatang, kambing, unta, kuda, harimau, kucing, orang yang membela itik, ayam, dan semua, termasuk binatang-binatang, ya, yang melata di atas muka bumi ini. Subhanallah. Hebatnya padang mahsyar ini. Dan juga diceritakan bahawa di padang mahsyar juga terhimpunnya makhluk di kalangan jin dan juga syaitan-syaitan, yang mana ketika di dunia dulu kita tidak dapat melihat wajah sebenar jin, ketika di dunia dulu kita tidak dapat melihat wajah sebenar syaitan, maka di padang mahsyar Allah buka hijab kita. Kita pandang kanan ada syaitan dan jin, kita pandang kiri pun sama, pandang belakang, pandang hadapan sama. Di samping manusia yang begitu ramai, bersesak-sesak, hingga akan dikatakan oleh para ulama bahawa keadaan manusia ketika itu terlalu rapat, ya, terlalu rapat, bersesak-sesak hingga tidak dapat duduk langsung. Berapa lama tuan-tuan manusia berada di padang mahsyar? Para ulama telah memberitahu dalam kitab-kitab kerangan mereka bahawa manusia di padang mahsyar berada lebih kurang 50.000 tahun lamanya. Subhanallah, berada di padang mahsyar. Manusia berada di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bariskan pula manusia itu yang berada di padang mahsyar itu sebanyak 120 barisan. Semua manusia yang dihimpun di padang mahsyar itu Allah bariskan sebanyak 120 barisan. Dalam 120 barisan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, berapa ramaikah yang matinya membawa iman? Makna di sini mati membawa iman walaupun imannya sebesar zarrah. Berapa ramaikah? Maka kata ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, 120 barisan manusia berada di padang mahsyar itu, hanya 3 barisan saja yang mati membawa iman. Daripada sebesar-besar iman hingga imannya sekecil-kecil iman, walaupun imannya sebesar zarrah, hanya 3 barisan sahaja. Bermakna 120 barisan ditolak dengan 3 barisan, 117 barisan itu semuanya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Subhanallah wa na'udzubillahi min zalik wa astaghfirullah. 117 barisan manusia itu dalam keadaan matinya tidak membawa iman. Subhanallah tuan-tuan. Sekarang di dalam kiraan, ya, penduduk muka bumi seluruhnya di tahun ini telah dikira 7 bilion. Penduduk muka bumi sekarang ini mengikut catatan kiraan, ya, 7 bilion semuanya. Ini di zaman kita ini. Dan dibanci dikira lagi dalam 7 bilion itu hanya 2 bilion saja yang Islam. 5 bilion itu bukan Islam. Subhanallah, ya. Ini di zaman kita. Bagaimana pula zaman daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Berapa ramai manusia yang berada di padang mahsyar ketika itu. Termasuk kita lah
di mana kedudukan kita ketika itu? Termasuk kita, termasuk saya yang bercakap ni, di mana ke kita ketika itu? Subhanallah. Dalam keadaan panas, dalam keadaan berdiri, tak dapat duduk, dalam keadaan takut, tak bercakap, ya, tak bercakap langsung kerana ketakutan. Kerana ketika itu di padang mahsyar itu, kata ulama, manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gerun dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga akan tidak dapat berkata apa-apa. Maka menunggulah manusia di padang mahsyar itu dalam keadaan tidak tahu apa yang akan dibuat dan tidak tahu apa akan berlaku selama 50,000 tahun, kata ulama. Subhanallah, ya, dalam keadaan yang panas. Maka ketika itu, ketika manusia dibangkitkan daripada kuburnya di padang mahsyar kelak, manusia yang pertama sekali bangkit adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, penghulu segala nabi, ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kuburnya, maka kelihatanlah, kata Nabi dalam hadisnya, Nabi Muhammad nampak Nabi Musa pun bangun. Maka Nabi kita Nabi Muhammad berkata, aku tidak tahu siapakah yang dahulu, sama ada aku ataupun Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Kemudian bangunlah yang lain-lain, termasuklah kita manusia ini. Ibarat, ya, bangunnya manusia di padang mahsyar itu daripada tempat kubur masing-masing ibarat seperti pohon-pohon ataupun benih-benih yang bercambah yang bangun ini di padang mahsyar, tuan-tuan. Kerana dalam kehancuran bumi ini, dalam kiamat telah berlaku, hancurnya bumi ini, musnahnya alam ini keseluruhannya, maka manusia pun musnah, hancur, kecuali ada yang tertinggal di sisa badan manusia ini, yaitu, kata ulama, yang tersisa itu adalah tulang punggung, tulang tongkek kita yang berada di hujung itu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal insan syai'un illa yabla illa azman wahida wa huwa azmul zanab wa minhu yuraqqabul khalqu yaumal qiyamah. Maksudnya, tidak ada pada manusia itu melainkan kesemuanya akan hancur, melainkan satu tulang yang dinamakan azmul zanab, dan daripadanya itu akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian kita kembali lagi, manusia yang berada di padang mahsyar itu dibariskan oleh Allah sebanyak 120 barisan. Hanya 3 barisan yang mati membawa iman, ataupun mati ada imannya walaupun sedikit, walaupun sebesar zarrah. Kemudian 3 barisan itu pula Allah Subhanahu wa taala bahagikan lagi kepada 4 kategori, ataupun Allah Subhanahu wa taala bahagikan lagi kepada 4 bahagian mengikut iman masing-masing, mengikut ketakwaan masing-masing, mengikut amalan masing-masing. Yaitu yang pertama dalam 4 golongan ini, golongan yang pertama adalah golongan bighairil hisab. Apa itu bighairil hisab? Yaitu golongan yang nanti di padang mahsyar tidak dikenakan hisab, ya. Yang pertama, nah kita akan huraikan siapakah orang yang termasuk dalam golongan bighairil hisab yang pertama. Yang kedua adalah golongan ashabul yamin, ya. Yang kedua golongan ashabul yamin. Yang kedua, tuan-tuan, golongan ashabul yamin, yaitu orang yang menerima suratan amalnya, buku catatan amalnya dari tangan kanan. Kemudian yang ketiga adalah golongan ashabul shimal, yaitu golongan yang menerima suratan amalnya, ya, di tangan kiri. Dan yang keempat adalah golongan ashabul a'raf, yaitu golongan yang berada di antara syurga dan neraka. Cuba kita huraikan sedikit apakah itu golongan bighairil hisab dan siapakah orang-orang manusia yang termasuk dalam kategori golongan bighairil hisab, yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, masuk surga tanpa hisab. Adapun yang pertama adalah terdiri daripada para nabi dan rasul, ya, dan para aulia Allah, para wali Allah, ya.
para wali Allah adalah mereka yang sememangnya sungguh-sungguh menjaga setiap perintah dan sungguh-sungguh meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu menjaga perkara yang wajib dan yang sunat, bahkan menghindarkan perkara yang haram sungguh-sungguh dan meninggalkan perkara yang makruh sungguh-sungguh. Subhanallah, ya. Para aulia ini memanglah sudah terkenal, kita pun biasa dengar, ya, para wali Allah, kekasih Allah ni, ya. Mereka ni hebat dari segi amal ibadah, ya, dari segi ketakwaan dan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada itu, kata ulama, orang yang termasuk dalam kategori bighairi hisab ni, yang masuk surga tanpa hisab ni adalah di kalangan orang-orang yang mati syahid, ya, di kalangan orang-orang syuhada yang mati syahid, yang mana mereka ini berjuang fi sabilillah, ya, berperang fi sabilillah kepada golongan-golongan kufar, iaitu golongan-golongan yang menentang Islam ini, hingga mereka gugur sebagai syahid. Maka golongan ini pun termasuk di kalangan orang yang masuk surga tanpa hisab, ya. Maknanya tuan-tuan, tanpa hisab ni tidak dikira, tidak ditimbang amal ibadah mereka, ya. Tidak dikira, tidak ditimbang amal ibadah mereka. Kemudian selain daripada itu, iaitu selain daripada para nabi dan para wali Allah, para aulia dan orang yang mati syahid, ada lagi golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab, kata ulama, iaitu orang yang terlalu sabar. Orang yang terlalu sabar juga termasuk dalam kategori golongan yang masuk syurga bighairi hisab. Kemudian sabar itu pula tuan-tuan terbahagi pada 3 bahagian. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sabar. Dengan syarat orang yang sabar ni adalah orang yang beriman, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar ni maksudnya orang-orang sabar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan segala perintah Allah. Maka sabar melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu perkara yang senang untuk dilaksanakan, tuan-tuan. Bukan, tuan-tuan. Ya. Termasuklah sabar melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala seperti sabar mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ya. Bukan senang untuk sabar mengerjakan perintah Allah sembahyang 5 waktu sehari semalam, ya. Bukan senang, tuan-tuan. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan pun banyak ujiannya. Kemudian berjuang dan sebagainya. Jadi orang yang sabar melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mereka termasuk di kalangan bighairi hisab, kata ulama. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun berat, tuan-tuan. Bukan senang sabar menjauhi ataupun meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kalau kita melihat zaman ini, banyaknya maksiat di kanan kiri, di depan dan belakang kita. Kalau kita sabar meninggalkannya, subhanallah, ujian, ya. Ujian bagi orang-orang beriman, ya, di akhir zaman ini adalah wanita-wanita yang tidak beriman, ya, yang menggoda kaum-kaum lelaki yang beriman dengan godaan yang boleh menyebabkan iman tercabut. Kebanyakan ahli ibadah diceritakan adalah mereka rosak ibadah mereka. Bahkan ada yang mati kufur, seperti cerita Syekh bersisa gara-gara wanita. Subhanallah, bukan senang, tuan-tuan. Sabar meninggalkan larangan dari Allah, ya. Susah. Tetapi kalau susah ini mereka dapat laksanakan, maka termasuk dalam bighairi hisab, ya. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun susah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, bukan senang, ya. Ujian, contoh ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seperti sakit, miskin, difitnah, kematian anak dan isteri, kematian ibu, ayah dan sebagainya, itu hendaklah kita bersabar. Itu semuanya adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada manusia untuk menguji manusia. Dan bagi manusia pula hendaklah bersabar dan redah terhadap ujian-ujian tersebut.
Sebenarnya tuan-tuan, agak susah bagi kita untuk sabar menerima segala ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada manusia itu adalah didikan secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Kebanyakan manusia dididik melalui manusia yang lain, melalui zahirnya, tetapi pada hakikatnya yang mendidik manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian-ujian yang menimpa manusia itu pula sebenarnya adalah didikan secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita sebagai hamba-Nya hendaklah bersabar dan reda, sebab sebagaimana yang kita tahu ujian-ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita bersabar, sebenarnya ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Ia juga merupakan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita bersabar. Demikian juga ia merupakan darjat dan pangkat yang akan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan bagi manusia di akhirat. Tetapi amat jarang manusia yang mahu menerima didikan secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala seumpama ini. Apa yang mereka mahu ialah didikan melalui manusia yang lain seperti para tuan guru, ustaz, alim ulama dan sebagainya. Anak-anak kematian ibu dan ayah yang tersayang, isteri kematian suami yang tersayang, suami pula kematian isteri yang tersayang. Subhanallah, bukan senang nak sabar ya, bukan senang. Sabar menghadapi segala ujian dari Allah SWT ya, apalagi zaman-zaman sekarang, zaman wabak penyakit COVID-19. Ramai ahli-ahli keluarga yang meninggal kerana wabak ini. Maka sabar. Di samping jangan kufur dan syirik kerana Allah, sabar, insya-Allah ganjarannya besok di akhirat ialah bi ghairi hisab. Subhanallah.